dia tengok kita ada rida, dia tengok kita ada janggut, dia tengok semua. Dari segi sembahyang bagus, tapi kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita Islam kita bukan indallah, tapi indan nas. Itu dia takut. سبيل الدموع سبيل مريب تنهد يا روحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnul muhammadina willahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadina willahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadina willahil hamd. Okey, pada malam ni ada merupakan malam kedua kan? Malam kedua Zulhijjah. Malam kedua Zulhijjah. Semalam, hari ni adalah pagi, siang tadi adalah 1 Zulhijjah dan kita adalah malam 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah kan? Okey, kita ni ada 9 hari. 9 hari tuan atau 9 hari dan 9 malam untuk kita beramal kepada Allah Taala. Dan yang mana Zulhijjah ni adalah merupakan hari-hari yang ditunggu-tunggukan oleh para ulama-ulama, para ahli-ahli yang suka beramal. Bagi anda yang suka beramal, pada wali-wali Allah, mereka suka bila masuknya Zulhijjah. Okay, kita tahu sekali atas dengar apa orang cakap dan semua. Bila kita kena banyakkan amal pada bulan Zulhijjah ni. Terutama pada waktu malam. Malam tu penting. Malam tu penting. Kalau boleh lah siang hari kita sibuk dengan kerja kan. Malam kita ambil masa sikit lah. Masa sikit tuan semua. Kalau boleh kita berselawat 1000 kali. Kalau boleh lah. Berselawat 1000 kali dan baca Quran 1 juzuk. Kalau boleh kita boleh. Kalau kita mampu. Dan siang hari kalau kita mampu. Bagi anda yang kuat. Bagi anda yang gagah. Bagi anda yang sihat. Yang tak sakit kan. Anda boleh berpuasa pada siang hari. Daripada 1 pada hari ni. Sampai pada 9 bulan. Pada 8 bulan tu panggil puasa sunat tarawiyah. Dan pada hari Khamis, hari Rabu tarawiyah, pada hari Khamis merupakan puasa hari Arafah, hari Arafah. Jadi kita akan beraya, insya-Allah kita tak ada apa-apa, insya-Allah kita akan beraya pada hari Jumaat, hari Jumaat. Jadi kalau boleh tuan semua tingkatkan amalan kita pada bulan Zulhijjah ni kerana pahalanya berganda-ganda. Paling yang dikatakan ialah 700 kali ganda. 700 kali ganda. Tu 700 yang dicatatkan, yang diberitahu. Mungkin di sisi Allah Taala mungkin akan lebih lagi kan. Yang tu paling minimum 700. Paling minimum 700. Okey, yang lebih ni mungkin lebih, mungkin dapat 7,000, mungkin 7 juta, kita tak tahu. Itu kepada Allah Taala. Yang paling penting sekarang kita lakukan amal-amal kebaikan kepada, kalau boleh kita kejarkan sebagai kita kejar pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan untuk bulan Zulhijjah ni insya-Allah. Okey, bagi anda yang berpuasa, mengikut apa yang baca ustaz, guru-guru ustaz beritahu. Okey, siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Zulhijjah ni, insya-Allah dia seolah pun berpuasa, ada yang kata setahun ataupun 2 tahun. Insya-Allah pahala. Kita sekarang kita tak sampai kita tentang pahala dan semua, kita fikir ibadat kita kepada Allah Taala, kehambaan kita kepada Allah Taala tu je. Kita fikir tentang, jangan fikir, kalau fikir tentang pahala semua, kita akan kejar pahala. Bila dah habis bulan Zulhijjah, kita pun tak buatlah tuan semua. Sebab kita kejar pada pahala. Sebab Zulhijjah ni semua dia datang hanya berapa hari saja tuan semua. Selepas tu Zulhijjah akan hilang. Bila hilang, ustaz khawatir kalau kita kejar pahala dan semua, maka kita akan hilang bersama dengan kehilangan Zulhijjah. Tapi kalau kita letak kita sebagai sifat kehambaan, aku buat amal ni kerana Allah Taala, kerana aku ni hamba. Sebab tu kalau mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata bila kita buat amal kena ada 3 perkara. Ni dia punya takrif lah, dia punya takrif. Bila kita buat amal ni kena ada 3 perkara. Pertama, kita buat amal kerana kita nak mentazim kepada Allah Taala. Kalau tuan tak catat, ini penting tuan, penting. Kadang kita tak catat, kita lupa. Kita tak catat. Kadang kita beramal kenapa? Kita beramal ni kerana apa? Kerana apa dan semua? Kerana nak mentazim kepada Allah Taala. Yang pertama. Yang pertama, kerana nak mentazim kepada Allah Taala. Allah Taala, kita nak mengagungkan Allah Taala. Yang kedua, kerana kamu beramal. Kenapa kita beramal? Kerana Allah Taala Rabb kita, Tuhan kita dan semua. Allah Taala Tuhan kita. Yang ketiga, kenapa kamu beramal? Kerana aku ni hamba. Sebab tu dan semua, bila kita beramal, kita kena letakkan kita ni sifat kehambaan kita kepada Allah Taala, baru kita akan bersungguh-sungguh kita buat.
Jangan kejar pahala. Pahala tu insya-Allah Allah tak akan bagi. Allah Taala akan bagi dia semua. Allah Taala janji innaka la tukhliful mi'ad. Allah Taala dia tak mungkin janji dia semua. Dia akan bagi bila dia kata nak bagi, dia akan bagi. Cuma kita sekarang ni, kita kena pandai kejar, kena pandai kejar waktu ni. Waktu yang memang yang paling penting sekali tuan semua bulan Zulhijjah ni. Tidak kalau tak penting tu semua, Rasulullah takkan beritahu tentang kepentingan bulan Zulhijjah. Bahkan ulama-ulama ni, ulama-ulama muhaddisin, ulama mukasyafah, wali-wali Allah mereka semua bekerja-kejar untuk beramal pada bulan Zulhijjah ni. Kadang-kadang ada yang kita terlupa, alamak, dah masuk Zulhijjah ada. Ni Ustaz beritahu dah. Ada setengah yang terkejut. Dah Zulhijjah Ustaz. Ya Allah. Kadang-kadang kita kita ambil sepele. Mana ambil mudah tentang bulan-bulan Islam, bulan-bulan yang penting dalam agak dan hidup kita semua, maka kita terlupa dengan kehadiran kedatangan bulan Zulhijjah. Kadang kita lupa. Betul tuan semua. Ni betul. Ustaz betul tuan. Ada murid ustaz ni, ada murid ustaz ni. Betul kan ustaz? Dah Zulhijjah. Masya-Allah, saya lupa lah. Jadi rugi dah semua. Rugi. Sedangkan dalam internet, dalam grup-grup WhatsApp, ustaz yakin kalau anda join grup-grup WhatsApp yang ada yang banyak mengkongsikan bab hal-hal agama ni, maka ramai orang akan mengucap pada kita, menghantar ada poster-poster selamat menyambut Zulhijjah, ada setengah menghantar jenis amalan-amalan yang kita akan lakukan pada bulan Zulhijjah, ada yang menghantar pada kita dalam grup kelebihan-kelebihan berpuasa pada bulan Zulhijjah, banyak kan? Jadi kalau kita tak join grup macam tu, maka kita akan terlupa. Betul tak? Kita akan terlupa. Jadi tuan-tuan semua, gitulah Ustaz beritahu tuan-tuan semua. Kalau kalau kita tak ambil hal tentang kehidupan kita, tentang agama, tu kita risau. Sebab tu tuan semua, Ustaz akan kongsikan pada anda semua iaitu 5 sifat kesempurnaan yang sepatutnya ada pada setiap kita lah, 5 kesempurnaan. Dan kelima-lima ni tuan semua, kalau boleh kita berazam biar ada dalam kita sebelum kita mati. Sebelum kita mati, biar kena ada dalam diri kita. Mungkin Ustaz dapat catat 5 daripada takrir Tuan Guru Haji Omar Hamzah. Mungkin banyak lagi. Mungkin Ustaz Syarif bagi tak cukup lah 5, sebenarnya ada 10. Tak apa, cuma Ustaz bagi 5. Kalau anda ada 10, Alhamdulillah. Kalau anda ada 8, Alhamdulillah. Anda ada lebih, Alhamdulillah. Cuma Ustaz dapat kongsi 5 sebab masa Ustaz tulis tu hanya 5 saja yang Tuan Guru beritahu, dan itulah Ustaz akan beritahu pada anda semua. Okay? Jadi tuan-tuan ni kemudian Allah Taala, sekarang ni bulan Zulhijjah kan. Kalau boleh Zulhijjah ni kita pulung betul. Ada 9 hari, ada 9 malam. Sekarang kita ada baki, ada 8 hari lagi lah. 8. Besok dah ada hari Khamis kan. Besok dah ada Khamis. Hari Khamis, maka hari Khamis kita ada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ada 8 hari tuan-tuan semua untuk bulan Zulhijjah ni. Jadi kalau boleh masa ni kita nak pulung, betul-betul semua dari segi amalan kita. Kita pulung, kita buat selawat ke, baca Quran ke, apa-apa saja yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat, tuan-tuan buat je. Dan kalau boleh dapatkan daripada guru-guru, dan guru-guru yang mursyid, guru-guru yang zikir-zikir yang diakui oleh ulama-ulama. Jangan kita reka sendirilah ya. Kalau boleh kita dapatkan zikir-zikir yang diakui oleh ulama-ulama, insya-Allah. Okey, boleh? Okey, sekarang ni Ustaz akan kongsikan pada anda, iaitu okey, hujan kat mana? Di Shah Alam ni tak ada hujan. Okey. Pertama dah semua, ada 5, kalau boleh tuan-tuan catat, kalau boleh sahabat-sahabat anda semua, kalau sahabat kalau boleh tolong type kan, tolong type 5 sifat kesempurnaan yang sepatutnya ada pada kita. Mungkin Ustaz cakap ni, Ustaz beritahu 5. Mungkin anda dapat lebih, mungkin anda dapat 8, 10 ke daripada orang lain. Tapi apa yang Ustaz nak beritahu ni, Ustaz catat daripada takrir, daripada kalam Tuan Guru Haji Omar Hamzah semua. Okey, ada 5 je. Tak apalah, apa-apa pun. Yang paling penting sekali kita dapat sedikit sebanyak ilmu. Okey, pertama tuan semua, salah satu dari sifat kesempurnaan ilmu ialah kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu tuan semua. Ilmu tu penting. Ilmu penting tuan semua. Dan kalau kita tak ada ilmu tuan semua, hidup kita akan jadi masalah. Terutama sekali ilmu yang Ustaz tekan ialah ilmu fardu ain. Selalu Ustaz pesan, selalu Ustaz tekan pada murid-murid Ustaz, pada murid Ustaz yang ilmu fardu ain ni penting. Di samping kita mempelajari ilmu-ilmu lain. Di samping, tapi jangan tinggal fardu ain disebut fardu ain ni tuan tak belajar berdosa. Tuan tak belajar berdosa. Setiap seorang tu akan tak belajar akan berdosa dah semua. Kalau fardu kifayah lain, fardu kifayah seorang dah belajar, dah alim, maka yang lain terlepas.
Tapi kalau fardu ain ni setiap orang wajib nak belajar. Apa itu fardu ain tu semua? Apa pengajian apa ilmu fardu ain? Pertama, itu ada kita pengajian tauhid. Tauhid kita akan belajar. Ini dalam sudut ilmu untuk dapatkan jadikan seorang insan yang sempurna. Insan sempurna, kita kena ada ilmu. Pertama, ilmu tauhid kena penting. Penting kena belajar semua. Ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf kita kena belajar. Ilmu tasawuf adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan akhlak kita dengan Allah Ta'ala dan akhlak kita dengan sesama kita. Ini penting. Ilmu ni sebab tu selalu saya tekan. Kalau bagi anda yang masih belum join grup ataupun geng ngaji kitab, anda boleh hubungi Ustaz. Nanti Ustaz akan hantar link pada anda untuk dapatkan, untuk join grup tersebut. Grup tersebut tu Ustaz open, Ustaz akan bagi-bagi iklan-iklan pengajian-pengajian yang diajar oleh tuan guru atau Ustaz tuan guru ataupun Ustaz Azhar Hashim. Ustaz Azhar Hashim. Pengajian lain Ustaz tak bagilah. Cuma Ustaz kali ini kita tumpu pada Ustaz Azhar Hashim. Bagi anda yang duduk jauh, Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah tu, insya-Allah Ustaz akan masukkan audio dia. Audio atau video tak ada, audio Ustaz Azhar Hashim dia mengajar kitab-kitab tu masuk dalam grup tersebut agar anda yang duduk jauh-jauh dapat juga mempelajari pengajian-pengajian yang diajarnya. Jadi kitab-kitab banyak tuan semua yang diajar oleh Ustaz Azhar Hashim. Macam besok pada hari Khamis besok di Subang Murni, iaitu kitab Faridatul Faraid. Okey, pada hari Jumaat Ustaz ada yang Ustaz tahunya, hari Jumaat ada, hari Sabtu pun ada, hari Ahad biasa ada di Subang Bestari, hari Isnin ada juga, hari Selasa di Kota Damansara, hari Rabu di Subang Bestari. Ini dah pusing-pusing Ustaz kan. Ini Ustaz beritahu kelas-kelas yang Ustaz Azhar Hashim mengajar. Itu sajalah tuan semua. Yang lain-lain Ustaz tak beritahulah. Yang lain semua kalau boleh tuan-tuan datang belajar, sebab cara Ustaz Azhar Hashim mengajar memang simple tuan. Memang simple dan mudah untuk anda faham. Bukan kata Ustaz kata dia ni terbaik, Ustaz Azhar terbaik, tak. Ada ramai lagi guru-guru yang baik, tapi nak bertanya special anak Ustaz Azhar ni adalah bila dia mengajar bab tauhid ni mudah kita nak faham. Dia memberi kadang dia punya beri contoh-contoh yang mudah kita faham, dan juga kata cara dia mengajar tu dia olahkan bahasanya cara mudah. Kalau ada setengah ustaz ni dia mengajar kita pening. Makin belajar makin pening. Makin belajar makin pening. Ni kita belajar. Tapi dengan Ustaz Azhar ni tak. Ada sebab tu pelan. Untuk dapatkan sifat kesempurnaan bagi seseorang ataupun diri kita semua, kita kena ada ilmu. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid penting untuk kita nak mengenal hukum-hukum sifat ketuhanan tuan semua. Hukum sifat ketuhanan. Kalau kita tak kenal sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala, maka susah kita semua. Sebab kita takkan kenal Allah Ta'ala. Kita takkan kenal Allah Ta'ala kalau kita tidak belajar. Penting kan? Satu ilmu. Ilmu itu tauhid. Lepas tu ilmu fiqh nak belajar juga, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan boleh carilah. Jadi kalau tuan nak ikut ustaz pun boleh. Bukan ustaz ngajar, Ustaz Azhar ngajar. Jadi tuan-tuan ustaz boleh bagi jadual. Kalau anda nak join geng ngaji kitab, mesej ustaz. Ustaz, saya nak join nak join geng ngaji kitab, nanti ustaz akan link Telegram pada anda untuk anda join. Insya-Allah nanti ustaz akan bagi jadual pengajian ataupun informasi bab pengajian insya-Allah. Boleh? Okey. Dan yang tinggal jauh tak apa, tinggal Penang ke apa semua, ustaz akan hantar dia panggil audio yang Ustaz Azhar mengajar, tapi anda pastikan anda ada kitab tu. Anda tak boleh dengar saja. Kalau anda dengar saja, anda tak akan faham. Anda kena ada kitab untuk tengok cara perjalanan pengajian kitab tu. Kalau boleh insya-Allah. Okey, yang kedua tuan semua. Yang kedua, amalan. Yang kedua tuan semua. Yang kedua amalan. Tapi sebelum tadi tuan semua, kalau ikut tuan Guru Jamaah dia kata apa dah? Ilmu apa yang dia cakap ni ialah ilmu itu cahaya. Dan ilmu adalah cahaya. Okay, cahaya ilmu Allah Ta'ala tu tidak akan duduk dalam hati yang kotor tuan semua. Cahaya ilmu tu tidak akan duduk dalam hati yang kotor. Jadi kalau tuan-tuan nak bersihkan hati tuan semua, ada satu video Ustaz, rakaman Ustaz dalam page ni juga, dalam page Bengkel Kajian Rezeki Ilahi ni ada. Tuan-tuan tengok bab Ustaz akan bercakap tentang zikir istinja. Tuan-tuan boleh. Itu daripada zikir daripada Tuan Guru Haji Omar Pecah Semak. Ustaz ada kongsikan pada semua orang. InsyaAllah anda boleh dapatkan video rakaman tersebut dalam page yang sama. Okay. Jadi kalau mengikut Tuan Guru Jamal kata ilmu adalah cahaya. Cahaya tidak akan duduk dalam hati yang kotor. Jadi untuk nak bersihkan hati yang kotor, sifat kedua itu amalan. Kena ada amalan tu semua. Kena ada amalan.
Kalau mengikut Tuan Guru Agama, dia pecahkan pada 3. Amalan kita ada amalan jasad, kita ada amalan hati, kita ada amalan roh nyawa dan kita ada amalan rahsia. Tapi kita lupakan empat-empat dan semua. Yang paling penting sekali tuan semua, sekarang ni tuan semua, sekarang ni ialah kita kena buat amal pada bulan Zulhijjah. Ni. Kena amal. Ni sekarang ni turn kita untuk buat amal tuan semua, untuk buat amal. Okey. Kalau boleh tuan semua, kalau boleh lah. Kalau boleh selawatlah, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali. Kalau boleh tuan semua, kalau boleh. Kalau boleh tuan-tuan amal baca 1000. Tak perlu baca sekaligus, tuan-tuan boleh baca pecahkan 200 lepas subuh, 200 lepas zuhur, 200 lepas asar, 200 lepas maghrib, 200 lepas isyak, insya-Allah dapat kot 1000. Okey, Rasulullah SAW dah beritahu siapa berselawat ke atas aku sekali, dia akan dapat 10 syafaat. Siapa yang berselawat ke atas Rasulullah SAW 10 kali, kita akan dapat 100 syafaat. Kalau kita berselawat ke atas Rasulullah SAW 100 kali, kita akan dapat 1000 syafaat. Kalau kita berselawat ke atas Rasulullah SAW 1000 kali, kita akan dibebaskan daripada neraka Allah Ta'ala dan semua. Ini penting lah semua. Sebab itulah ada orang kata, tanya ustaz, tanya beberapa guru lain mengatakan mana lebih penting? Istighfar dengan selawat. Mana lebih penting? Ataupun zikir dengan selawat. Mana lebih penting? Bagi ustaz, dua-dua penting. Dua-dua penting. Dua-dua penting. Yang paling penting sekali, dua-dua penting. Zikir kita buat, selawat kita buat. Kalau ustaz buat macam tu. Ustaz tak letak yang mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Cuma selawatnya kelebihan ni adalah tuan semua, walaupun kita hadir ke hati kita tak hudur, hati kita ni tak hadir pada Allah Ta'ala, tetap Allah Ta'ala terima selawat kita tu. Tapi kalau kita berzikir contoh subhanallah, subhanallah, subhanallah contoh, ataupun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ataupun alhamdulillah, 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 sikit, tapi hati kita tidak hudur, tidak sampai, hati kita tidak hadir pada Allah Ta'ala, maka ramai ulama' kata Allah Ta'ala tolak amalan tersebut. Sebab ada setengah ulama' kata yang penting, paling penting sekali adalah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Tak apa dah semua, yang paling penting kita buat. Ni kita pulun. Ini kita mungkin kita ada tuan-tuan dah lepas satu hari. Hari ni dah lepas satu hari. Tak puasa. Besok boleh puasa, sempat lagi puasa. Besok puasa, besok kita puasa, pakai puasa lah. Bukan ustaz saya puasa, kita semua puasa. Kita semua kita puasa. Okey. Tuan-tuan berpuasa, ustaz berpuasa juga. Kita puasa sampai hari terakhir. Maksudnya 9 hari Arafah kita berpuasa dan pada hari Jumaat tu kita beraya. Insya-Allah. Boleh? Kalau boleh kita banyak dan kita banyakkan zikir-zikir betul. Nanti ustaz akan kongsikan zikir pada anda semua, zikir untuk untuk kita lakukan bukan setakat bulan Zulhijjah ni, tetapi untuk bulan-bulan lain juga. Boleh? Insya-Allah. Okey, yang ketiga. Tadi kita dah ada ilmu dan kita kena beramal. Ada ilmu, kena amal semua. Nak kena amal ni tuan-tuan kan ikut tuan kedua Amal kata ni, amalan ni dia banyak bila kita amal akan berubah pada diri kita. Akan kalau kita beramal akan berubah pada hati kita. Kalau kita beramal akan berubahkan rohani kita semua. Insya-Allah akan menguatkan segala-galanya insya-Allah. Boleh tuan semua. Okey. Yang ketiga. Ustaz janji setengah jam. Yang ketiga tuan semua, okey, bersabar. Kita ada ilmu dah semua, kita ada ilmu dan kita belajar. Kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf. Dalam tasawuf ada mengajar kita bagaimana kita nak lakukan dalam fiqh, bagaimana kita nak bersabar ke atas apa saja yang datang yang kena mengenai kita. Dan dalam fiqh pun ada mengajar bagaimana kita nak beramal tu semua. Jadi kita dah ada 3 dah. Pertama ilmu, yang kedua kita beramal, yang ketiga sabar. Sabar terbagi pada 4 dah semua. Kena ingat, sabar terbagi pada 4. Pertama, sabar bila kita diuji oleh Allah Ta'ala. Bila terkena bala. Bila terkena bala, kita sabar. Jangan kita, orang Kelantan kata dah, jangan tepik lah. Orang Kelantan dah, jangan tepik. Orang Kelantan kata, kalau omong ni tepik dia. Jangan maksud tepik ni bukan, wah tepik. Maksudnya kita bising. Ibarat macam ayam bertelur. Bertelur sebiji satu, riuh satu kampung. Jadi, bila kita diuji dengan Allah Ta'ala, kita sabar teman. Itu ikut Tuan Guru Haji Umar beritahu, Tuan Guru Haji Umar Silah beritahu, bila kita uji, kita dikenakan bala Allah Ta'ala, kita sabar. Sabar semua. Sabar kita wa ufawidu amri ila Allah. Segala aku serahkan urusan aku pada-Mu ya Allah. Kita sabar bila diuji. Yang kedua tuan semua, bila kita diuji dengan maksiat.
Sabar tuan semua. Nak buat maksiat ni maksud kita sabar, kita sabar. Nak buat maksiat, kita sabar, sabar. Jangan. Kita sabar, jangan. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Ampun, bantu aku, ya Allah. Bantu aku. Banyak baca banyak-banyak. Allah ya hayya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita minta pada Allah Taala. Baca 8 kali tuan. Baca 8 kali setiap lepas sembahyang kalau boleh. Baca 8 kali. Dan juga baca setiap lepas sembahyang sunat, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin. Kita baca. Jangan lupa nak baca zikir tersebut dan semua. Di sini kita dapat, bila kita berdoa macam ni, insya-Allah kita akan dapat bantuan daripada Allah Taala. Okey, tadi sabar daripada bala, sabar daripada melakukan maksiat. Jangan nak buat, jangan. Sabar. Kalau mati tu semua dalam kita sabar dalam melakukan maksiat, memang mati kita mati syahid dan semua. Masya-Allah tabarakallah. Okey, yang ketiga tu semua sabar apa? Sabar dalam kita melakukan taat. Sabar dalam melakukan taat. Tuan-tuan, ni sama bulan Rejab lah. Bulan Zulhijjah ni. Bulan Zulhijjah ni tuan semua, bulan orang pergi haji. Sabar tuan semua. Nak buat taat ni kita sabar. Nak bangun sembahyang tahajud aku nak bukan boleh. 9 malam ni aku boleh, aku nak sembahyang tahajud, aku tak mau tinggal, aku nak sembahyang tasbih. Kalau boleh aku nak sembahyang sunat duha, aku nak sembahyang sunat rawatib, aku nak sembahyang semua, aku nak buat. Dan kalau boleh aku nak baca Quran 1 juz satu hari. Insya-Allah dalam masa 9 hari ni aku dapat habis 9 juzuk. Kalau boleh aku nak berzikir sampai berselawat atas Rasulullah SAW 1000 kali. Kita sabar tu semua. Dan kita kena buat amal tu semua. Dan kita buat amalan ni, kita tak tahu amalan mana yang Allah Taala akan terima amalan kita. Jadi bila kita tak tahu amalan mana yang Allah Taala nak terima amalan kita tu semua, maka kita kena buat sebanyak-banyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Dah macam ustaz ni dah tua dah. Umur ustaz dah 60 dah semua. 60 dah umur ustaz. Dah 60. Jadi tuan dan semua, ustaz beritahu dalam keadaan ini berbeza umur ustaz dengan masa muda dulu. Masa dulu balik pondok pukul 1 dah semua. Balik pondok pukul 1. Kita balik pondok nak tidur tu, habis sembahyang sunat taubat apa semua, tidur 1:30 baru tidur. Pukul 2:30 dah bangun dah. Dah bangun. Dulu boleh macam ustaz boleh buat dulu masa dulu kita muda. Sekarang ni bila dah tua gini tuan semua, nak bangun sedar pukul 5 tu memang susah. Pukul 5 tengok pukul 5, ya Allah, lah beratnya nak bangun. Bila duduk termenung terkenang pada zaman muda tu, ya Allah, kenapa masa aku muda dulu aku tak pulun betul-betul. Aku tak pulun amal-amal ni. Amalan-amal ni aku tak pulun. Jadi bila dah tua gini tuan semua, datanglah sakit kepala, datanglah pening kepala, datanglah lenguh, datanglah sakit pinggang, datanglah kebas-kebas, datanglah letih, macam-macam nak datang. Nak puasa 9 hari pun berazam nak puasa 9 hari tak tahu bila sempat sampai tak tahu tak sampai. Takut-takut tak sempat dengan tengah jalan dia kantor dah semua. Ni nak beritahu dah semua. Berbanding dulu. Bagi anda yang muda-muda sekarang ni, masih muda dan masih ada kudrat, masih ada kekuatan, masih ada kehendak dah semua, masih ada keinginan, maka Ustaz show dan Ustaz cadang dah semua. Pulunlah betul-betul. Sebab kita tak tahu amalan mana yang Allah tak nak akan terima amalan kita dah semua. Boleh insya-Allah dah. Kita sama dah. Kita boleh kita sabar tadi ustaz, sabar dalam kena bala, sabar dalam melakukan maksiat, nak bukan dalam melakukan maksiat, nak melakukan maksiat. Kita sabar. Tekan nafsu. Yang ketiga, sabar dalam melakukan taat. Yang keempat dan semua, sabar dalam menerima teguran. Orang tegur kita. Mu ni tak betul ni, kita tegur. Orang tegur kita kena sabar kena sabar untuk menerima teguran. Ni ada setengah orang di kalangan kita ni, bila orang tegur dia marah balik pada kita. Kita tegur ikhlas hati. Tapi dia marah balik pada kita. Ini tak bagus tuan semua. Jadi kalau kita faham tentang kesabaran, sabaran ada 4 tuan semua, maka insya-Allah tuan semua. Insya-Allah tuan semua, kita dalam kita termasuk dalam kita dah dapat 3 dah. 3 sifat. Sifat kesempurnaan seorang insan. Pertama tak apa tuan semua? Pertama ada ilmu, yang kedua kita beramal, yang ketiga kita bersabar untuk menuntut ilmu, bersabar untuk beramal dan semua. Kita ada 3 dah. Mesti insya-Allah. Boleh? Okey, bagi anda yang baru join kalau boleh tolong share pada sahabat-sahabat lain tolong share. Okey, sekarang ni ustaz bercakap ni di skrin ustaz ni, skrin komputer ustaz ni kosong, tak nampak muka ustaz. Jadi ustaz harap tuan-tuan nampak muka ustaz ni. Agak-agaklah tuan-tuan nampak muka ustaz. Sebab di sini maaf, kami menghadapi masalah memainkan video ini. Jadi ustaz tak nampak muka ustaz. Biasa ustaz nampak muka ustaz, jadi ustaz nampak dia. Ustaz harap anda semua dapat insya-Allah. Dan kalau tak dapat tengok muka ustaz pun mungkin anda dapat dengar suara. Okey? Okay, insya-Allah. Okay, yang keempat, bertaubat dan semua. Bertauhid dan semua. Kita bertauhid. Okey, dan semua, kita bertauhid. Nak bertauhid tu kita kena ada ilmu dan semua.
Cuma tadi Ustaz tekan tadi kan, ada ilmu. Kita nak bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kita nak mempertuhankan Allah Ta'ala tuan semua. Maka kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu tuan semua. Kalau tak ada ilmu, maka tuan semua kita tak dapat bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Ustaz, nak bertauhid kepada Allah Ta'ala, kena ada ilmu. Sebab tu ilmu letak di mula-mula sekali untuk sifat kesempurnaan seorang insan. Seorang Islam tu semua kena ada ilmu. Ilmu tu mula-mula sekali. Ilmu lah sebagai lampu penyuluh jalan. Jadi kalau kita ada ilmu tu semua, kita takkan dapat bertauhid kepada Allah Ta'ala. Bila kita tak dapat bertauhid kepada Allah Ta'ala, ni kita risau. Selalu Ustaz Azhar Hashim, dia selalu kata, saya risau orang yang tidak belajar fardu ain ni, saya risau dia. Takut nanti besok kita mati di sini, kita mati di pandangan orang lain, dia panggil kita ni Islam ain dan nas. Islam di sisi manusia. Tengok orang pakai serban, dia tengok kita pakai serban, dia tengok kita pakai jubah, dia tengok kita ada rida, dia tengok kita ada janggut, dia tengok semua. Dari sembahyang bagus, tapi kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita Islam kita bukan indallah, tapi indan nas. Itu dia takut selalu. Jadi tuan semua, sebab tu penekanan penting pada oleh Tuan Guru Haji Omar Abdul Samad dan juga guru-guru lain ialah ilmu dan semua ilmu. Untuk nak jadi nak bertauhid kepada Allah Ta'ala, kita kena ada ilmu. Ingat tuan semua, sifat keempat itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi nak dapatkan sifat tauhid tadi, nak bertauhid, kita tak akan dapat bertauhid membabi buta tuan semua. Kita tidak dapat bertauhid dengan cara melulu tuan semua, melainkan dengan kembali pada yang pertama tadi, iaitu sifat pertama itu ilmu tuan semua kena ada. Boleh? Okey, insya-Allah. Okey, yang kelima, yang terakhir itu tawakal. Kan? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini tawakal semua Ustaz, tuan-tuan tahu. Tapi tawakal kita tidak boleh membabi buta tuan semua. Tawakal kita tidak boleh membabi buta. Kita kena ada empat tadi tuan semua. Kena ada ilmu, kena beramal tuan semua. Kena beramal, kena bersabar dan juga kena bertauhid. Baru kita last kali ialah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tuan tak tahu dia bertawakal, tawakal je lah, tawakal je. Jangan tuan semua. Kalau tuan tak ada ilmu, tuan tak tahu apa itu sifat-sifat tawakal. Kalau tuan tak ada ilmu, bagaimana tuan nak beramal? Kalau tuan tak ada ilmu, bagaimana tuan nak tahu sifat-sifat sabar tadi? Kalau tuan tak ada ilmu, bagaimana tuan nak bertauhid kepada Allah Ta'ala? Kalau tuan tak ada ilmu, bagaimana tuan nak bertawakal kepada Allah? Kalau tuan tak ada ilmu, maka tawakal tuan semua akan tawakal panggil membabi buta. Membabi buta. Maksudnya kita belasah je lah semua, kita belasah je. Betul tak? Okey? Ini Ustaz nak beritahu kepada tuan-tuan semua. Jadi inilah sifat. Mungkin ada lebih lagi. Mungkin awal lain ada lebih lagi. Tapi apa yang Tuan Ustaz terima daripada Tuan Guru Haji Omar, iaitu 5 sifat kesempurnaan ilmu yang sepatutnya ada pada kita. Jadi mungkin ada setengah kita ni, ada setengah kita ada 3. Ada setengah kita ada 2. Ada setengah kita ada 1. Ada setengah kita ada setengah ada 4. Maka yang mana kurang, tuan tambah-tambahlah. Tambah-tambah. Jadi sebab tu penting tuan semua. Kalau bagi anda yang masih belum join geng ngaji kitab dengan Ustaz, maka tuan-tuan mesej pada Ustaz, nanti Ustaz akan hantar link Telegram itu geng ngaji kitab. Tuan-tuan masuk dalam link tersebut dan Ustaz akan hantar informasi tentang pengaji kitab yang dilakukan oleh Ustaz Azhar Hashim. Ustaz cakap tentang Ustaz Azhar Hashim dulu sebab sekarang ni Ustaz ikut Ustaz Azhar Hashim. Ada lagi Ustaz lain Ustaz ikut, tapi Ustaz Nabi tahu semua, Ustaz Azhar Hashim adalah cara dan mengajar mudah bagi kita orang awam untuk memahami hukum-hukum sifat ketuhanan. Bahkan tuan semua, bab fiqh pun Ustaz Azhar Hashim dia guna kitab gendah-gendah je tuan semua. Dan kitab gendah-gendah, bukan kitab tinggi. Dia tak guna kitab Sabilah Mutadin. Semutamin tebal dan semua tebal. Dia guna kitab Idamah Penuntut, Matla'an Badrain pun kita dah besar tuan semua. Yang dia guna kitab Idamah Penuntut dah. Tu pun Idamah Penuntut kalau kita belajar dan semua. Bagi kita belajar, makin kita belajar makin bodoh, makin belajar makin bodoh, makin belajar makin bodoh. Ini kita belajar insya-Allah. Okey tuan semua, ada 5 sifat kesempurnaan bagi seorang Islam dah, bagi kita. Pertama kena ada ilmu, yang kedua kena beramal. Ada ilmu kena beramal. Yang ketiga, bila kita dah beramal, kita kena sabar. Kena sabar semua. Lepas tu bila kita dah ada ilmu, kita beramal, bersabar, kita akan faham akan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, barulah kita boleh tawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan semua. Jadi Ustaz harap tuan-tuan semua, tuan-tuan boleh catat 5 perkara tadi tentang kesempurnaan ilmu. Jadi sekurang-kurangnya tuan semua, kita dah tahu dah apa yang kita kurang, apa yang lebih dari kita insyaAllah. Bagi anda yang dah cukup 5 perkara ni, Alhamdulillah tuan semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati anda semua kalau dah ada 5 ni. Bagi Ustaz tak ada lagi. Kalau 5 tak cukup tuan semua. Yang pertama, ilmu pun tak cukup dah. Kan kalau amalan ni, Masya Allah. Dan Ustaz memang malah beramal. Yang ketiga, sabar ni habis hancur kantor itu semua sabar ni. Kalau buat tauhid ni lah tuan-tuan semua. Kalau ilmu kurang dah, tauhid pun kurang dah semua. Dan kan kalau kita tawakal ni
payah kalau dah tak ada 4 tadi, tawakal kita dah hancur. Jadi tuan-tuan, kalau macam mana kita nak completekan, kena 5 kita kena belajar. Kena balik pada pertama tadi, iaitu ilmu, kena ada ilmu. Boleh tuan semua? Okey, kalau boleh, okey, Ustaz beritahu, okey, ilmu, amal, sabar, okey, ada syiras, ada tulis. Okey, ilmu, beramal, sabar, tauhid, tawakal. Betul? Yang ini betul, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, untuk bekalan pada bulan Zulhijjah ni Ustaz bagi pada anda semua ni amalan dah biasa dah. Mungkin tuan-tuan dah tahu dah. Cuma Ustaz nak refresh balik lah. Refresh balik. Okey. Kalau boleh tuan semua, sepanjang malam pertama Zulhijjah sampai malam raya lah, kan malam raya tuan semua, kalau boleh janganlah tinggal sunat tasbih ya. Kalau boleh. Sama tuan-tuan nak buat malam, kalau tuan-tuan buat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau tuan-tuan buat siang, 4 rakaat 1 salam tanpa ada tahiyat awal. Dan sembahyang sunat tasbih. Kalau boleh lah, kita pulun insya-Allah. Okey, Ustaz tahu, Ustaz faham anda semua sibuk. sibuk dengan urusan-urusan mencari rezeki. Tambahkan kan kita Covid, kita dah PKP kan kita. Jadi ada kelonggaran sikit dari sudut kita ni untuk kita mencari rezeki. Jadi mungkin kita dah 2-3 bulan kita punya ekonomi kita jatuh. Jadi ni kita nak tekan minyak sikit untuk dapat cari rezeki. Kalau boleh jangan lupa dah semua. Ini kita jangan lupa yang kita sekarang sudah berada dalam bulan Zulhijjah. Yang mana pahala berganda-ganda dah semua. Pahala berganda-ganda. Okey, insya-Allah kan. Okey. Kalau tuan-tuan sembahyang sunat duha, Ustaz bagi tips sikit. Kalau catat kalau tuan-tuan sembahyang duha, tak kira tuan-tuan sembahyang 4 ke, Ustaz sure jangan buat 2 duha ni, kalau boleh buat 4. Buat 4 lah. Duha buat 4, jangan buat 2. Kalau boleh lah, buat 4 lah, buat 4. Okey. Okay, tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan sembahyang sunat duha 4 ke, 6 ke, 8 ke, 12 terserah pada tuan semua. Okey. Sewaktu sujud terakhir, atau bukan buat tidak dalam sujud boleh. Tapi ulama beritahu sebagai sujud terakhir. Sujud terakhir, okey, pada kalau kita sembahyang 4 rakaat. Sujud terakhir yang keempat tu, yang rakaat keempat tu, kita baca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab sebanyak 14 kali. Sebut betul-betul ya Wahhab, kan? Jangan ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab tu lain. Tu Abdul Wahhab kawan kita tu. Ni tak. Ni ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab sebanyak 14 kali. 14 kali. Okey, selesai sembahyang sunat duha, kita baca lagi ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab sebanyak 114 kali. Dalam sujud tadi 14 kali saja. Tapi selepas kita bagi salam, kita baca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 114 kali. Boleh kalau bercatat Catat okey. Dan selepas pada tu, selepas kita baca ya Wahhab, ya Wahhab, kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Jangan tinggal. Sebab tuan-tuan semua, kita sembahyang sunat duha tu adalah merupakan sembahyang sunat awabin semua. Sunat kadang-kadang kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan kerja-kerja kita berhenti sejak pukul 10.30 ke, pukul 11 ke, kita berhenti, kita sembahyang sunat duha. Dan tadi banyak dosa-dosa kita lakukan dari segi cakap, perbuatan kita pun banyak, lalu kita kembali pada Allah Taala. Sebab tu duha ni juga dipanggil awabin. Orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang kembali bertaubat kepada Allah Taala. Jadi selepas sembahyang sunat duha, kita baca di samping kita baca ya Wahhab 114 kali, jangan lupa baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Sekejap dah, tak sampai 5 minit pun. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Boleh? Okey, yang lain tu Ustaz tak adalah untuk duha tu, tak ada. Kalau tuan nak tambah benda lain boleh. Baca lain tu boleh. Terserahlah Okey. Lepas tu tuan semua. Okey, waktu sembahyang zuhur tuan semua, selepas sembahyang zuhur kalau boleh kita lepas habis salam kita zikir sikit kita zikir. Kalau boleh ambil masa 5 minit boleh tuan-tuan, 5 minit tak sampai 5 minit pun. Tuan-tuan jangan lupa baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Boleh? 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali.
Jangan tinggal. Kalau boleh start sembahyang Zuhur, jangan tinggal. Walaupun tuan-tuan berada di mana sekalipun, jangan tinggal. Walau tuan-tuan bermusafir juga, kalau boleh selepas sembahyang Zuhur, okey, tuan-tuan duduk sekejap, ambil sekadar 3 minit je. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Okey. Kemudian tu semua, okey, waktu subuh bila ada azan subuh, kita sembahyang sunat subuh kan? Kita sembahyang sunat subuh. Lepas kita sembahyang sunat subuh, okey, sebelum kita sembahyang subuh tu ada kita ambil waktu sikit dan semua kita berzikir sikit. Okey, kita baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum sebanyak 40 kali. Ya hayyu ya qayyum 40 kali. Nah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum sebanyak 40 kali. Kemudian, kemudian tu semua selepas tu kita baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin pula. Jadi kita sembahyang tadi kita baca lepas zuhur ni. Ni kita baca satu lagi sebelum subuh tadi, sebelum sembahyang subuh. Selepas sembahyang sunat, antara sunat subuh dengan subuh kita baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Okey. Kemudian kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali juga. Jadi 3 zikir. 3 zikir antara sembahyang sunat subuh, sementara sebelum kita sembahyang subuh ada 3 zikir. Ustaz ulang balik. Pertama, ya hayy ya qayyum 40 kali. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian ya hayy kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu zikir. Itu lengkap insya-Allah. Itulah yang Ustaz terima daripada guru-guru mursyid dan semua. Itulah zikir yang mana nak kata lengkap tak lengkap juga, tapi bagi orang jahil macam kita, bagi orang yang malas beramal macam kita ni tuan-tuan semua, macam ustaz lah, macam ustaz dan semua, itu dah cukup lah bagi ustaz. Dah cukup dah bagi kita lah. Sebab waktu subuh kita ada, zuhur kita ada, duha kita ada, zuhur kita ada. Asar tu tak apalah. Asar tu mungkin kita dalam keadaan perjalanan nak balik apa semua, dan maghrib kita balik, kita penat dah, kita sembahyang maghrib, mungkin kita boleh buka Quran sikit, baca Quran. Kadang-kadang lepas isyak kita pun dah penat, kita makan nasi, kita dah penat, kita nak tidur dah. Jadi kita ambil masa waktu itu. Dan jangan lupa tuan semua, bulan ni dah bulan-bulan lain, bukan setakat bulan Zulhijjah ni, bulan-bulan lain juga tuan semua. Kalau boleh jangan tinggal sembahyang tahajud. Kalau boleh jangan tinggal sembahyang tahajud. Boleh kalau ustaz minta mohon pada tuan semua. Mohonlah tuan semua. Dan murid ustaz semua, mohon pada tuan semua jangan tinggal sembahyang tahajud. Boleh kan? Kalau boleh. Walaupun 2 rakaat tuan semua. Walaupun tuan ngantuk macam mana pun, bangun sekejap, ambil sembahyang Allahu Akbar sambil sungguh-sungguh baca sembahyang tuan semua 2 rakaat. Tak apa dah. Tu sebenarnya apa nak ambil keberkatan pada waktu malam, yang mana pada waktu malam dah tuan semua Allah Taala perintahkan malaikat turun ke muka bumi, tengok siapa yang berdoa. Siapa yang berdoa ni Allah Taala kabulkan. Siapa minta ampun Allah Taala akan ampunkan. Siapa ada hajat Allah Taala akan tunaikan hajat dia. Kita minta pada Allah Taala. Kita semua ada masalah. Betul tak? Kita ada. Ustaz ada masalah, tuan tak ada masalah. Tambah-tambah kita ni baru lepas Covid. Kita baru lepas PKP. Dan kita sekarang berada PKPP. Walaupun punya PKPP longgar tetapi masih ketat lagi dah semua. Dan kita ni ekonomi kita masih kita, ekonomi kita bukan ekonomi kerajaan, tapi ekonomi kita ni masih nak orang baru buka kedai, nak dapat pelanggan baru, dan ramai orang lagi masih takut lagi nak keluar. Kalau ustaz pergi ICT tadi kan, ustaz pergi ICT tengok lengang tu semua, lengang sebab apa? Orang takut nak keluar. Ustaz sendiri pun tak ada mustahak ustaz tak keluar. Tak ada mustahak ustaz tak keluar. Dan takkan mana duduk dalam rumah je. Duduk rumah habis kita baca Quran, kita zikir, kita berselawat, kita tengok kitab, baca buku. Itu dah kita. Jangan sebab ustaz di usia ustaz macam ni mudah terserang penyakit-penyakit. Insya-Allah. Okey, jadi ustaz harap tuan-tuan semua dah dapat faham. Okey, dapat faham apa yang ustaz beritahu itu 5 perkara tadi. Ustaz ulang balik. Pertama ilmu, yang kedua yang kedua itu beramal, yang ketiga bersabar, yang keempat bertauhid, yang kelima ialah bertawakal kepada Allah Taala. Itulah sifat kesempurnaan yang ada pada setiap insan yang sepatutnya ada pada kita. Okey tuan semua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Ya amanal khaifin آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء
رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما واسع الله. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal karim. Jadi tuan-tuan hati-hati, take care hidup anda, take care diri anda. Kalau boleh, kalau tak ada apa-apa hal, jangan keluar rumah. Jangan pergi ke mana. Kalau tak ada hal, mereka ada hal yang mustahil, keluar. Tak ada apa-apa, duduk kat rumah. Okay, stay at home. Lebih baik kita stay at home sebab tuan-tuan semua, kita belum tahu lagi di keliling kita ni, siapa yang berada di keliling kita. Mungkin mereka ni pembawa kepada COVID-19, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.